Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama lagi pada kali ini. Saya Ustaz Saiful Azlan bersama dengan kamu para pelajar sekalian dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bidang akidah. Pelajaran yang ke-11 di bawah tajuk perkara yang membatalkan iman. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah satunya menyatakan dalil wajib mempertahankan iman. Pelajar-pelajar dapat menyatakan dalil kenapa kita wajib mempertahankan iman. Yang kedua, menyenaraikan sudut perkara yang boleh membatalkan iman. Dari mana iman kita boleh terbatal? Dari sudut mana? Nanti kita akan sama-sama belajar. Yang ketiga, menyenaraikan syarat terbatal iman. Menyenaraikan syarat apa yang menyebabkan iman kita boleh batal. Yang keempat, menyenaraikan juga kesan daripada perkara yang membatalkan iman serta cara mengelakkan diri daripadanya. Yang kelima, para pelajar sekalian dapat menjawab soalan kebat. Yang keenamnya, menjawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi nanti. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat dalil wajib mempertahankan iman. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan kepada kita dengan menyeru orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutun, jangan kamu semua ini mati, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan kamu adalah merupakan orang Islam, dalam keadaan akidah yang masih boleh diiktiraf sebagai seorang Islam. Kita lihat pula iman terbatal melalui 3 sudut. Iman ini dia boleh batal. Iman yang ada dalam hati kita, yang mana kita mengucap 2 kalimah syahadah, memperakui tentang keesaan Allah SWT, semua itu dia akan terbatal melalui 3 sudut. Pertamanya ialah dari sudut i'tiqad. Apa itu i'tiqad? I'tiqad ni kepercayaan, keyakinan. Yang keduanya adalah perkataan. Berkata-kata, mulut juga boleh merosakkan iman. Dan yang ketiga iaitu perbuatan, melakukan sesuatu boleh menjadikan iman kita rosak, terbatal iman kita. Jadi kena hati-hati dalam 3 perkara ini. Maksud iman terbatal melalui i'tiqad. Iman terbatal dengan sebab tidak percaya, tak percaya atau bukan tak percaya, atau ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah. Ragu dengan berkaitan dengan uluhiyah, iaitu ketuhanan. Nubuwah, ragu, tak percaya dengan kenabian. Ghaibiyah, iaitu perkara gaib, ragu atau tak percaya dengan perkara-perkara gaib. Dan syar'iyah, iaitu syariah itu perundangan Islam, kurang percaya atau tidak percaya kepada perundangan-perundangan yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Semua perkara ini akan Ustaz perincikan satu persatu di bahagian hadapan nanti. Pertama, uluhiyah. Kita terjemah tadi dengan ketuhanan. Pertama dalam bab ketuhanan ini adalah mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta, iaitu Al-Khaliq. Orang tu tidak percaya tentang adanya Allah. Allah inilah yang merupakan Maha Pencipta. Maka orang ini akidahnya rosak, imannya terbatal. Yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Maha mendengar dan Maha melihat. Mereka ingkar, mereka tak percaya, mereka ragu bahawa Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan
Dengan kata yang lain, mereka menganggap Allah itu ada kelemahan. Perkara tersebut, tanggapan tersebut menjadikan iman mereka rosak. Yang ketiga, menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Kita sifatkan Allah, Allah itu ada tangan macam tangan kita. Allah itu ada muka macam muka kita. Allah itu berkelakuan sebagaimana kelakuan kita. Ini semua merupakan sifat-sifat Allah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Ada di kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah, mereka yakin ada Tuhan lain. Khususnya jika kamu ke India, dalam agama Hindu mereka ada banyak Tuhan. Tuhan yang memerintah berbagai sudut tertentu. Ada Tuhan yang menjaga urusan peperangan. Ada Tuhan yang jaga urusan hubungan cinta. Berbagai-bagai jenis Tuhan. Mereka terjemahkan ada dalam masyarakat mereka yang mereka percayai, dan ini ternyata merupakan keyakinan yang rosak, yang boleh merosakkan keimanan dengan meyakini bahawa ada kuasa lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memerintah alam ini. Dan kita sebenarnya tidak logik jika ada dua Tuhan di alam ini, pastinya alam ini akan hancur. Alam ini akan pecah berkecai. Tuhan, kedua-dua Tuhan itu mungkin bergaduh di antara satu sama lain, maka kita yang akan menjadi mangsa. Tetapi apa yang boleh kita lihat pada hari ini? Alam ini kekal utuh. Alam ini berada dalam keadaan yang kita katakan dalam sistemnya yang tersendiri, yang tidak pernah diganggu gugat, menandakan bahawa hanya ada satu Tuhan yang memerintah di alam ini. Seterusnya kita lihat kepada perkara yang kedua, iaitu kenabian. Kita sebutkan an-nubuwah, iaitu mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi atau rasul. Jika seorang itu tidak percaya dengan seorang nabi atau seorang rasul, atau mereka tak percaya dengan semua nabi dan rasul, maka orang itu dikira rosak imannya, terbatal Islamnya. Maka menjadi suatu perkara kewajipan kepada kita untuk kita percaya dengan semua rasul, semua nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Mereka tak percaya. Bahkan mereka menyangka ada nabi lain yang diutuskan. Mereka percaya dengan ajaran-ajaran sesat. Dan yang mengaku di antara mereka ada yang mengaku menjadi nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat lagi perkara yang ketiga, perkara iaitu perkara ghaib. Perkara ghaib, iaitu yang kita selalu sebut dengan al-ghaibiyah. Ghaibiyah, perkara ghaib ini antaranya ialah mengingkari kewujudan alam barzakh atau alam kubur. Mereka tak percaya adanya alam barzakh, tak percaya adanya nanti alam barzakh ni maknanya selepas mati kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Kubur itu kita namakan sebagai alam barzakh, alam yang diwujudkan oleh Allah selepas manusia mati di atas muka dunia ni, dikuburkan, maka manusia akan berada di alam barzakh. Yang kedua, mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Tak percaya ada malaikat, tak percaya ada jin. Kita percaya jin tu ada, dan kadang-kadang jin tu ganggu kita. Jin tu kadang-kadang dia berupa dengan rupa lain, maka kita panggil dia hantu. Itu menunjukkan bahawa sememangnya jin wujud di alam ini. Mereka berada dalam dimensi yang lain, yang mana mereka dapat melihat kita, kita tak dapat melihat jin. Alhamdulillah, kita beruntung kita tak dapat melihat jin, walaupun jin dapat melihat kita. Bayangkan kalaulah kita dengan jin ni sama-sama tak nampak. Kita tak nampak jin, jin tak nampak kita. Berjalan-jalan, berlanggar, tak tahu berlanggar dengan siapa. Rupanya kita berlanggar dengan jin. Kalau kita ni boleh nampak jin pun huhara. Sebab apa? Jin ni konon-kononnya diceritakan bahawa rupa jin ni tak sehandsome kita. Kita ni Allah jadikan fi ahsanin taqwim. Allah jadikan dalam keadaan rupa bentuk yang sangat cantik. Jin tak handsome, jin tak cantik. Jadi bila mana manusia melihat jin, manusia kadang-kadang ketakutan. Kadang sampai kepada peringkat histeria. Kenapa? Nampak jin. Mungkin buruk sangat rupa jin tu. Jadi
Itu adalah keadaan yang terbaik. Kita tak nampak jin, jin nampak kita. Itu keadaan yang paling bagus untuk kita, untuk menjaga kemaslahatan hidup kita ini. Yang ketiga, mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar serta pembalasan syurga dan neraka. Jika orang itu tak percaya adanya hari kiamat, tak percaya peristiwa-peristiwa di mahsyar, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, amalan manusia akan ditimbang, manusia akan diseret, nanti akan bertemu dengan sirat, akan bertemu dengan titian yang menentukan manusia itu sama ada sampai ke syurga ataupun terjatuh ke dalam neraka. Ini semua adalah merupakan perkara yang wajib kita percayai. Kita gagal percaya perkara ini atau kita ragu dengan perkara ini, maka menjadikan akidah kita rosak. Seterusnya, perundangan Islam. Kita panggil sebagai asy-syar'iyyah. Perundangan Islam atau asy-syar'iyyah. Kena percaya kepada perundangan Islam. Yang mana jika seorang itu mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya, maka terbatal Islamnya. Yang kedua, mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah seperti pengharaman zina, mencuri dan sebagainya. Hukum-hukum yang qat'i, hukum-hukum yang telah pun dipetik daripada dalil-dalil yang jelas pendalilannya, jelas kefahamannya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, maka hukum-hukum ini jika dipertikaikan menjadikan akidah seorang itu terbatal, iaitu dia tidak lagi dikira sebagai seorang Islam. Yang ketiga, beriktikad bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Jika ada seorang itu beriktikad, berkeyakinan bahawa undang-undang Islam tu undang-undang lama, undang-undang yang tak boleh diguna pakai, kita sekarang berada di dunia moden, tak boleh guna lagi undang-undang Islam, ia tidak sesuai dengan zaman, tak sesuai dengan tempat kita ni, masyarakat majmuk, ini merupakan petanda-petanda seseorang itu akidahnya telah rosak. Dia tidak lagi dikira sebagai seorang yang Islam, dan dia nantinya dia akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat apa maksud batal iman melalui perkataan. Maksud batal iman melalui perkataan ialah percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum-hukum Islam. Ini dia berkata begitu. Perkataan-perkataan yang mengandungi pengakuan kufur, penafian akidah atau mempersendakan hukum, yang akan kita lihat contoh-contohnya nanti, iaitu pertama, percakapan yang mengandungi kekufuran. Contohnya seorang itu berkata, saya tidak lagi beragama Islam, saya tak nak dah agama Islam. Itu ucapan-ucapan yang menjadikan dia tu terbatal Islamnya, terbatal imannya. Yang kedua, jika seorang itu berkata, Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Quran ni dah lama dah 1400 tahun dah, tak sesuai dah kita nak amal pada hari ini. Ini ucapan yang salah, membatalkan iman seseorang. Penafian akidahnya pula, kita boleh lihat jika seorang itu berkata, saya tidak percaya dengan adanya malaikat rakib dan atid. Ini satu contoh. Tak percaya ada malaikat, duk ikut je kita, duk tulis amalan-amalan kita ni, tak logik lah. Maka ini rosak akidah, rosak iman. Yang kedua, jika seorang itu berkata Rasulullah pun buat dosa, ini salah. Walaupun Rasulullah merupakan manusia, Rasulullah adalah merupakan hamba Allah yang Allah jaga dia. Ada satu sifat yang Allah letakkan pada dia, iaitu seorang itu, Rasulullah ini merupakan seorang yang maksum, dijaga daripada melakukan sebarang kesalahan. Seterusnya, mempersendakan hukum Islam, mempersendakan hukum-hukum Islam. Contoh, seorang itu kata, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi, kita dah moden, tak perlu nak tutup aurat. Perempuan zaman sekarang tak perlu dibungkus-bungkus lagi. Itu pun ucapan yang merosakkan iman. Yang kedua, seorang itu bila dengar azan, maka dia kata Bilal tu telah menyalak seperti anjing. Orang nak tidur tak boleh, asyik menyalak je. Tu antara perkataan-perkataan yang menggugat keimanan, membatalkan iman seorang dengan perkataan-perkataan yang disebutkan itu. Seterusnya, perbuatan yang menunjukkan kekufuran. Tadi kita ambil dari sudut perkataan, ini perbuatan pula.
Antaranya sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Sujud ni merupakan perbuatan khusus untuk beribadat kepada Allah. Kita tak boleh guna untuk tunduk ataupun untuk sujud kepada perkara-perkara lain. Jika kita sujud kepada perkara lain, maka itu dikira sebagai suatu perkara yang merosakkan iman kita. Yang kedua, memberikan penghormatan kepada peralatan agama lain. Kita jumpa ada salib, kita hormat pada salib. Kita hormat dengan menundukkan diri, menghormati peralatan-peralatan yang ada dalam agama lain. Apatah lagi, kadang-kadang seorang memakai pakaian yang mempunyai lambang-lambang agama yang kufur, maka ini juga boleh membawa kepada kekufuran jika dia sengaja melakukan sedemikian. Yang ketiganya ialah melakukan upacara ibadah agama lain. Dia buat upacara ibadah agama lain. Dia ikut sebagaimana yang kita dapat dengar, jika betul lah seorang itu dia berkahwin, dia ikut agama lain, dia buat cara ibadat, cara perkahwinan agama lain, pusing api ke apa ke yang dia buat, ikut. Sebagai contoh, dia ikut agama Hindu, maka ini merupakan satu perbuatan yang merosakkan akidahnya. Yang keempat, mengoyak atau meletak ayat suci Al-Quran atau hadis, nama-nama Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina. Ini ada kaitan. Jika buat sesuatu tu tujuan, kenapa dia buat? Untuk menghina perkara-perkara tersebut, maka rosaklah akidahnya. Seterusnya, syarat terbatal iman. Ini dia, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Sebahagiannya jika dilakukan, dia tahu buat tu boleh membawa kepada kekufuran. Ini benda-benda yang tersembunyi. Tetapi kalau dalam bentuk menyembah, dalam bentuk sujud, ini tidak terkecuali, kerana perbuatan ini dikira sebagai perbuatan tidak sepatutnya seseorang itu mengatakan bahawa dia tidak tahu. Yang menjadi kewajipan kepadanya untuk dia mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam. Dia ingkar, aku tak wajib puasa, aku tak wajib solat. Jadi bila perkataan-perkataan tersebut menjadikan akidahnya rosak. Kerana apa? Puasa, solat ini merupakan perkara asas dalam Islam. Boleh dikatakan tidak ada orang Islam yang tidak mengetahui tentang kewajipan perkara tersebut. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Dia buat perkara yang jelas membawa dirinya kepada kekufuran, sebagaimana yang telah pun kita jelaskan pada slide-slide yang sebelum ini. Yang keempat, melakukan suatu perkara dengan sengaja tanpa dipaksa. Sengaja tanpa dipaksa ini perlu dipahami dengan betul. Apa yang dimaksudkan dengan dipaksa? Jika seorang itu mengancam nyawanya supaya dia melakukan sesuatu, kemudian orang itu buat perbuatan itu, maka itu tidak merosakkan akidah. Sebagaimana contoh, kita ambil contoh Bilal bin Rabah sebagai contoh. Dipaksa agar kembali kepada kekufuran, tapi Bilal tak nak. Kalau sekiranya Bilal bin Rabah pura-pura sahaja, bila mana orang desak dia, orang ancam untuk membunuhnya, maka mungkin dia kata, okeylah, aku kembali semula kepada agama lama aku. Itu tidak dikira sebagai satu salah. Tetapi kuatnya iman Bilal bin Rabah, dia sanggup menerima ujian-ujian, dia sanggup menerima seksaan-seksaan tersebut tanpa mengaku, tanpa mengikut apa yang dikehendaki oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Contoh pada kita, jika seorang mengacukan pistol kepada kita ataupun membawa parang dan kita menyangka bahawa dia mampu untuk membunuh kita, dan dia berkata, kalau kamu tidak katakan bahawa Allah itu tiada, aku akan bunuh kamu, maka boleh kita ucapkan pada ketika itu, kita berkata Allah tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak selamat daripada dibunuh, maka akidah kita tidak rosak kerana kita ucapkan perkara itu dikira dalam keadaan yang terpaksa. Dan bila mana terpaksa sedemikian, maka dikira kita tidak redha, kita sebenarnya tidak ingin melakukan perkara tersebut. Seterusnya, kesan melakukan perkara yang membatalkan iman, rosak segala amal soleh yang dilakukan. Makna rosak, kita ni bila duduk atas muka dunia, kita beramal soleh, kita ada pahala. Pahala itu disimpan. Bila mana kita kufur, iman kita rosak, pahala yang kita dah buat berpuluh tahun dulu terbatal semua.
terbatal semua. Kalaupun kita bertaubat semula selepas itu, pahala tu dah hilang. Kita kena buat pahala baru. Sedangkan dosa kita masih lagi kita bawa untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun jika dosa kita itu tidak diampunkan dengan taubat yang sebenarnya, maka dosa masih kekal, sedangkan pahala yang sebelum daripada itu dikira terbatal. Yang kedua, tidak diampunkan dosa oleh Allah sekiranya tidak kembali kepada Islam. Jika seseorang itu bertaubat, dia minta, ya Allah ampunkan dosa aku, sedangkan dia buat perkara yang merosakkan iman, dosanya tidak akan diampunkan. Akan tapi nak suruh Allah ampun, dia kena kembali kepada Islam terlebih dahulu, mengucap 2 kalimah syahadah dulu, buang ataupun tinggalkan apa yang telah dilakukan, ataupun jika dia pernah mengatakan sesuatu, maka tarik balik. Tak nak dari Allah, aku mohon keampunan, aku mengucap semula 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah Allah akan terima semula kita menjadi Islam, dan barulah Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal dalam neraka. Orang yang terbatal imannya, terbatal akidahnya, tak dikira sebagai orang Islam, maka jika dia mati, dia akan kekal berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung agar kita ini kekal berada dalam keadaan beriman dan kita akan dapat masuk syurga. Yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga muslim. Ini dia sudut harta pusaka. Jika seorang itu telah murtad, kemudian ayahnya meninggal dunia, ayahnya Islam, maka dia tak layak terima harta pusaka. Kenapa? Kerana telah pun berlainan agama dengan ayahnya. Seterusnya, cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Pertama, dengan ilmu, mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mengetahui batas iman dan kufur. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang soleh, yang dapat membimbing diri ke arah kebaikan. Yang ketiga, melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan kepada Allah dan Rasul kita ni. Jika kita banyak beramal soleh, maka iman kita akan menjadi lebih kuat. Jika kita lakukan maksiat, maka iman kita akan menurun. Iman ni boleh bertambah, boleh berkurang. Bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Yang keempat, kaji. Kita memikirkan, kaji, tengok, memastikan suatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, doa. Mohon setelah kita buat semua tu, kita berdoa kepada Allah agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kekalkan Islam aku. Sebab tu kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, kekalkanlah hati kami di atas agamamu. Minta dengan Allah supaya kita ini kekal berada dalam keadaan Islam. Yang keenam, taubat, sentiasa memohon keampunan kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Jika kita buat salah sikit pun, kita mohon keampunan agar Allah ampunkan dosa kita, bersihkan kita daripada segala dosa. Soalan keempat dalam bab ini, kita boleh lihat masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Bila berbilang kaum, agama dan kepercayaan, pastinya ada banyak ancaman. Ada banyak perkara yang mungkin boleh merosakkan akidah kita. Jadi bagaimana anda memelihara iman dalam situasi ini? Nak jaga macam mana keimanan kita, sedangkan dalam masyarakat kita ni ada banyak kepercayaan, ada banyak agama yang diamalkan. Maka untuk menjawab soalan ini, kita boleh melihat, iaitu dengan jawapan yang Ustaz sediakan. Saya akan mempelajari ilmu akidah daripada guru yang mahir. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu yang baik. Kerana ilmu itu sangat penting. Sekali lagi Ustaz ulang, saya akan mempelajari ilmu akidah daripada guru yang mahir kerana ilmu itu sangat penting. Kesannya, saya tidak tersasar dari jalan yang benar. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu agama agar sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat lagi yang sebagai pengakhiran, iaitu soalan pengukuhan. Sila jawab soalan kuis yang telah Ustaz sediakan dengan menekan link di bawah dalam bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat pada kamu, bermanfaat kepada orang lain, dan ia menjadi amal jariah yang mudah yang kamu lakukan, para pelajar sekalian lakukan untuk
mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.